artis daripada dunia kreatif untuk bersama-sama beramal dan menjadi tuan rumah bersama bagi majlis-majlis berbuka puasa yang ditujukan khusus kepada orang awam dan juga kumpulan-kumpulan daripada kelompok yang boleh ditajuk oleh kita sesiapa sahaja. Sebenarnya program ini terbuka, orang awam siapa-siapa pun RM3 membuat booking RM3, mereka boleh bawa satu pack Islam. Tapi kita menggalakkan menaja juga orang lain, membawa orang lain, terutamanya daripada golongan yang kurang nasib baik, daripada golongan asnaf, golongan selatan, dan bila mereka datang, pada setiap hari akan ada sama ada personality TV ataupun selebriti yang menjadi tuan rumah bersama di rumah prihatin ini. Tujuannya adalah untuk merakyatkan selebriti supaya selebriti mengambil juga peluang pada bulan Ramadan dapat membuat kerja-kerja amal tanpa belanja besar lah. Kerana rumah prihatin mengaturkan sebahagian besar daripada keperluan. Rumah prihatin dikendalikan oleh sukarelawan, dapur dan juga pengurusan premis ini dikendalikan oleh para sukarelawan rumah prihatin. Dan ini sudah masuk tahun yang kedua untuk beroperasi untuk menjalankan kebijakan. Bulan Ramadan ini kita tak nak terlepas peluang lah. Cuma kita memberikan nilai tambah pada program kita. Kalau dulu kita pack makanan, kita ada dua Ramadan berturut-turut. Dan kali ini oleh kerana berpeluang berbuka puasa secara biasa begini, jadi kita berikan nilai tambah dengan membawa ataupun membuka kepada penyertaan selebriti, artis dan personality TV. Dan itu sebagai satu pendekatan menambah keceriaan dan keistimewaan. Jadi saya menyeru kepada orang ramai supaya mengundur peluang untuk diri sendiri, sesiapa saja pun. Yang membayar RM3 itu bukan RM3 untuk orang miskin, orang kaya pun RM3. Cuma saya menggalakkan sambil datang berbuka puasa, bawa orang lain saja. Bawa 4-5 orang daripada kelompok yang kurang bernasib baik. Banyak, kita ada rumah gelandangan, kita ada rumah anak yatim, kita ada pusat tahfiz. Jadi kalau bawa 5 orang baru RM15 untuk mendapat makanan yang lazimnya mungkin paksa bayar RM40, RM50, RM60. Jadi itulah konsepnya dan saya harap 21 hari yang kita laksanakan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan ada pembaziran dan saya harap ini dapat benar-benar memberi peluang kepada golongan asnaf untuk berpuasa ala diri. Kita tempat-tempat lihat sekarang kerana tempat terhad macam hari ini kita nak 200 dah jadi 305 orang. Kuponnya 305 pasti kita tambah. Jadi nak walk in boleh tapi tertakluk pada ada place ke tidak. Sebab setiap hari kita sasarkan 250. Maksimum pun 300 lah. Jadi kalau memang boleh walk in kalau kebetulan ada kosong, tapi saya tak berani jamin lah. Nanti datang nak buka puasa, tak dekat buka makanan tak ada kan. Jadi kita galakkan book online. Book online. Elok book lebih awal. Kalau hari berbuka tu sebelum pukul 12 hari berkenaan kita kena tutup lah. Sebab sekarang pun dah banyak hari-hari dah pernah dah mula dibuat tempahan-tempahan. Pun menyatakan mereka nak buat persembahan. Saya kata tak apa, datang sebagai tuan rumah kos tapi tidak ada bayaran. Ya, macam-macam Ibu Khatijah Ibrahim. Dia beritahu dia nak perform. Ada beberapa orang lagi di kalangan penyanyi, mereka nak menyanyi tu okey lah. Ya. Tapi ini suasana ibadat kena jagalah. Ya. Dari segi pakaiannya, kesesuaiannya, pilihan lagunya biarlah sesuai dengan Ramadan. Ya. Tak boleh pula Ramadan. Jadi tempat tak boleh. Tapi saya tidak menghalang. Misalnya ada anak-anak yatim, dia baru tengok ada artis yang dia lazim kenal, memberikan satu lagu secara live, ada satu kata
it's a treat lah untuk mereka kan. Jadi dibolehkan. Hari ni agak nampak formal sikit. Itulah saya pun pakai formal kan datang berapa kali kan. Tapi majlis ini dimaksudkan untuk tidak formal. Ya, tidak formal. Masing-masing buat macam di rumah sendiri, macam keluarga saja. Konsep. Pentingnya makanan yang bagus, makanan yang cukup, dan yang penting datang itu orang-orang yang tak punya sikit. Macam turut fokus bukan dia kerja Yang menaja dia boleh call terus. Kita ada bagi hotline apa tu rumah prihatin ya. Hotline 1800-88 7997. Ini running hotline ya. Jadi dia boleh call terus hotline. Dia boleh buat apa tu booking atau reservation bagi pihak diri dia. Apa pun dia nak buat dengan group yang dia nak buat. Sebenarnya tempat running outside fast. Saya tengok pada senarai setakat ni dah banyak yang berkenal. Alhamdulillah. Selamatnya saya kira di keluar pada mereka yang tak pernah untuk puasa di hotel. Mereka dapat masa sikit suasana hotel RM3. Mereka ikut RM3, air cincau pun tak lepas nak bayar kan. Maksudnya dia tempat full fledged. Betul buffet set. Sebenarnya kita tak ada buat formality. Artis-artis ni pun kebanyakannya sebahagiannya saya tag, saya hantar rasa kontak. Itu saja, tidak terlalu formal. Sebab ini bukan program kementerian. Kalau kementerian mungkin formal, dia tanya kenapa tak ada jemputan dan sebagainya. Tak ada. Rumah Prihatin ni terus berkonsepkan sukarelawan. Siapa dengar, siapa sukarela datang, dia datang. Sebab di sini ada orang yang datang, dia jadi volunteer. Macam-macam jenis volunteer. Kita ada yang itu buat pergi rumah ke rumah orang miskin, macam-macam. Kita ada masa banding dan sebagainya. Jadi Rumah Prihatin tak ada formality. Sistem kat sini begitu. Kita nak kurangkan formality. Jadi tidak ada lah kata kerjasama secara langsung. Tapi kita ada beberapa agensi yang back kita di belakang. Bandaraya bantu kita ya. Apa tu beberapa agensi macam ada yang bantu. Kos, ada kos tu saya sendiri pun saya sumbang duit sendiri ya. Saya tu saya sendiri sumbang RM20,000. Kita nak menjayakan ini sebab semua ni perlu kat RM100,000 juga. Nak jalankan program bukan RM3, kalau RM3 sehari baru RM700 sehari. RM700 baru berapa? Baru RM14,000. Oh, RM14,000 tu nak buat 21 hari kan. Tapi kita ada orang-orang kawan yang membang. Penting pada saya spirit. Saya nak menggalakkan supaya artis ni janganlah glamour dengan tidak ada apa ni orang kata sentuhan manusiawinya. Jangan dites pada masyarakat sebab duduk dalam dunia glamour, pakai lawa, make-up lawa, duduk dalam limelight apa tu kamera TV ataupun kamera filem. So mereka tetap satu orang yang biasa. Jadi saya nak menggalakkan supaya ada timbul satu kesedaran, kecanaan. Ini semua spirit keluarga Malaysia. Cara mana kita nak terjemah masing-masing. Jadi artis-artis duduk bawah saya, producer duduk bawah saya, penulis-penulis kreatif duduk bawah saya. Dan saya mentafsirkan cara saya, ini spirit of keluarga Malaysia. Tapi yang dilaksanakan, dipraktikalkan. Jadi kalau dulu artis tu macam satu kelompok yang glamour dalam dunia dia sendiri, saya fikir dalam konsep keluarga Malaysia, mereka kena turun ke bawah. Bantu gelandangan, bantu pelajar-pelajar, bantu orang miskin, bantu ibu tunggal. Dan untuk yang ini tanpa membebankan keuangan mereka. Saya nakkan mereka punya kehadiran secara fizikal saja. Mereka tak boleh bayar apa-apa. Tapi sebenarnya kehadiran mereka itu besar makna pada masyarakat. Adakah ini lebih banyak lagi, terutama artis-artis yang top-top. Mereka adalah influencers. Ya, influencers. Saya nakkan mereka influence rakyat dan masyarakat ke arah yang positif, ke arah kebajikan, ke arah keprihatinan, ke arah yang lebih manusiawi sifatnya. Bukan kalau hiburan itu semata-mata hiburannya ya. Dan saya yakin itu boleh dilakukan. The spirit of keluarga Malaysia boleh diamalkan oleh para artis dengan mereka membanyakkan program-program penyertaan mereka dalam hal yang berkaitan dengan kebajikan. Jadi ini satu platform yang kita create
untuk para artis. Dan ini akan menjadi example pada orang lain. Dan ini bukan ini saja. Saya tahu mereka pun ada banyak cara lain di tempat lain. Tapi kita nak budaya, membudaya. Bukan itu bukan ikut pangkat dan jawatan. Amal kebajikan itu satu benda yang kita mesti jadikan way of life. Saya daripada sejak saya muda-muda sampai dah tua sekarang pun, kerja kebajikan tu satu benda dah jadi kemestian. Jadi bila saya diamanahkan oleh tuan punya bangunan untuk menggunakan bangunan, pada waktu itu, waktu saya tengah kuat bertarung dengan COVID, dengan vaksinasi itu, amanah dia pada saya ni, kerana dia tertarik dengan apa yang saya buat, lalu dia cadangkan supaya bangunan ni gunakan untuk yang kebajikan. Jadi saya pikul amanah. Jadi walaupun saya bertukar dari segi kementerian ataupun jawatan resmi, tapi kerja kebajikan tu pada saya tak ada batasnya. Saya masih menyantuni gelandangan sampai sekarang. Saya masih juga menyantuni penjaja-penjaja sampai sekarang. Dan Rumah Prihatin terus bersama-sama dengan saya buat macam-macam program tanpa tak henti-henti. Saya rasa ini satu-satunya hotel yang dikendalikan oleh sukarelawan yang kerja kebajikannya tersangat banyak, mungkin orang tak perasan. Kita ada bilik-bilik yang hanya dengan bayar RM20, RM30 musafir ataupun tak mampu, atau percuma berapa ramai yang kita bagi orang yang tak mampu dan sebagainya. Satu-satunya hotel, charity hotel dalam seluruh dunia, saya rasa inilah satu-satunya yang ada.